Okay. Jadi kita nak sama pasal OSK. Jadi cikgu nak kamu ulang kat cikgu apa yang kamu ingat pasal OSK kamu. Sebut kat cikgu satu-satu. First sekali pancaran termayun. Pancaran termayun tu apa dia? Termayun. Termayun. Elektron terbebas dari permukaan logam yang dipanaskan. Yang dipanaskan. Okey, lengkap. Lepas tu, lepas pancaran termayun tu kita belajar pasal kita punya anod memecut kan. Apa tugas anod memecut? Memecut buat apa? Cepat. Anod memecut. Dia laju ke pergerakan elektron. Dia pecutkan elektron daripada mana ke mana? dari filament. Daripada katot. Katot ke? Katot. Grid Katot ke? kawalan. Katot ke? Anod. Screen. Ke anod. Dari katot ke anod. Jadi selain daripada anod memecut, kita ada anod apa? Memfokus. Anod memfokus. Okey, jadi bila kita dah fokuskan kita punya elektron, kita dapat satu alur elektron kan? Jadi yang kita dapat tu sinar katot. Jadi kalau ditanya kamu sinar katot tu apa dia? Sinar katot apa dia? Pancaran elektron. Alur elektron yang tak berhalaju tinggi. Yang berhalaju tinggi. Jadi kamu kena mention dia alur elektron yang berhalaju tinggi. Okey. Jadi ciri-ciri sinar katot. Apa ciri-ciri sinar katot? Straight. Dia bergerak lurus lagi? Halus lagi? Halaju tinggi. Bergeraknya halaju tinggi lagi? Cepat. Yang eksperimen ni. Apa yang kita uji sinar katot boleh apa? Dia bengkok. Boleh dipesongkan. Ya. Dipesongkan. Tak habis gitu sambung lah. Dipesongkan oleh apa? Magnet. Medan magnet. Lagi satu? Plat. Medan elektrik. Medan elektrik. Okey, jadi kalau medan elektrik dia akan pesong ke arah mana? Kalau dalam medan elektrik dia akan pesong arah mana? Arah Positif kan? negatif. Positif. Sebab apa? Dia apa? Satu lagi sinar katot dia punya ciri. Dia bercas. Bercas negatif. Dia bercas negatif. Jadi kamu kena ingat dia bercas negatif, dia boleh dipesongkan dalam medan magnet, dia boleh dipesongkan di dalam medan elektrik. Kalau dalam medan magnet macam mana kita nak tahu arah pesongan dia? Pakai apa? Tengok kutub. Hukum Fleming. Pakai apa? Sekali lagi cakap pada penuh. Hukum Tangan kiri Fleming. Tangan kiri Fleming. Peraturan ataupun petua tangan kiri Fleming. Boleh? Okey. Jadi sekarang ni kita nak tengok kita punya OSK ni semua bahagian pada dia. Jadi yang ni labeling dia. Jadi kamu kena ingat sikit-sikit lah benda ni. Sebab kadang-kadang dia tanya kamu dalam soalan struktur tu, ni apa, ni fungsi apa. Jadi kita punya senapan elektron tu bahagian yang mana satu ke mana satu. Ada bahagian apa kat senapan elektron kita? Ada bahagian apa? Filamen. Filamen lagi? Lagi? Anod memecut. Lepas tu? Anod memfokus. Anod memfokus. Ada satu lagi yang ni cikgu belum mention kat kamu. Sebelum anod memecut tu kan dia ada ini filamen, ni katot kan. Jadi filamen katot tu boleh jadi benda yang sama. Lepas tu depan ni ada grid kawalan. Jadi kamu ada satu grid kawalan. Jadi tujuan grid kawalan ni adalah untuk mengawal kecerahan tumpuk di atas skrin tu. Jadi dia boleh kawal bilangan elektron yang lalu melalui dia. Okay, jadi kalau banyak elektron lalu dia akan jadi tumpuk yang cerah lah. Kalau sikit elektron dia bagi lepas, tumpuk kamu tu malap. Jadi kita ada grid kawalan di depan katot kamu. Jadi kita punya filamen, katot kita, grid kawalan. Lepas tu kita punya anod memfokus dulu. Lepas tu anod memecut kita.
Jadi bahagian sini semua kita panggil dia sebagai senapan elektron kita. Okay, jadi yang anak memecut dengan anak memfokus ni kamu tahulah tugas dia. Anak memfokus ni untuk memfokuskan elektron kita supaya dia jadi sinar yang halus. Lepas tu anak pecut ni untuk pecutkan elektron. Kamu cakap macam ni pun cukup dah, pecutkan elektron. Nah, jadi filamen ni kalau dikata filamen dengan katot ni asing, filamen tu untuk memanaskan katot. Betul, katot tu yang akan memancarkan elektron kamu. Okay. Jadi depan dia, jadi yang ni dah bahagian yang kita panggil sebagai sistem pemesongan dia. Sebab apa kita panggil dia sistem pemesongan? Sebab kita boleh kontrol kita punya alur elektron. Jadi alur elektron ni kita boleh kontrol di dalam medan elektrik kan. Jadi kita boleh gerakkan dia ke atas ke bawah dengan dalam medan elektrik kita ada plug Y dengan plug X. Jadi kamu boleh agaklah kalau plug Y digerak arah paksi Y tu boleh atas ke bawah. Jadi kita boleh adjust kita punya alur elektron tu ke atas ke bawah. Lepas tu kita ada plug X, plug X tu kita akan pesongkan kita punya sinar tu kiri kanan secara mendatar macam kita punya paksi X. Jadi kita ada dua, satu untuk control up down, satu boleh untuk control left right. Jadi kalau kata plug Y ni kita bagi nama lain kat dia, kita panggil dia, yang ni samalah, yang ni kita panggil terminal Y input kita. Tapi plug S ni kita boleh panggil juga dia sebagai dasar masa. Sebab pada graf kamu punya paksi X tu kita punya time. Paksi Y tu tak apa, kamu punya voltage. Jadi dipanggil Y juga, tapi kamu punya paksi X tu kamu punya masa. Okay, jadi dalam ni vacuum lah, dia dah label dah. Lepas tu depan kamu punya tube OSK tu ada screen panda flow. Screen panda flow ni dia nak tukarkan daripada kamu punya elektron tu tenaga kinetik akan tukar jadi tenaga cahaya. Jadi elektron tu dia ada charge kan, jadi kat keliling kamu punya tube kaca ni kita salutkan dia dengan grafit supaya kita boleh bumikan charge-charge dia yang berlebihan bila dia dah habis kerja dia. Di elektron tu kalau kata kamu sentuh kata TV kamu ada rasa sikit charge kan, tapi kebanyakan dia dibumikan sebab kita dah earthkan dia, kita dah salut dia dengan grafik. Ni kamu baca-baca je sebelum exam. Kalau kata exam kamu baca-baca benda ni sebab kamu kena tahu sikit-sikit pasal dia punya function dia. Okay. Jadi kamu beritahu cikgu, kita punya perubahan tenaga, kita start daripada senapan elektron tu, apa perubahan tenaga yang berlaku kat dia? Daripada tenaga apa tukar jadi tenaga apa? Tenaga elektrik. Tenaga elektrik tukar jadi tenaga? Tenaga keupayaan. Belum. Tenaga haba. Tenaga haba tu sebab filamen kamu bila dapat tenaga elektrik dia tukarkan jadi tenaga haba, dia panas. Lepas dah dapat tenaga haba tu tukar jadi tenaga apa pula? Yang kamu sebut tadi ambil betul? Keupayaan. Tenaga keupayaan apa? Keupayaan elektrik. Tenaga keupayaan elektrik. Okay, jadi tenaga haba, lepas tu elektron kamu keluar kan. Jadi dalam kamu punya anak mecut tu kita ada tenaga keupayaan elektrik. Jadi tenaga keupayaan elektrik ni ditukar jadi tenaga apa? Tenaga kinetik. Tenaga kinetik dulu. Jadi elektron kamu tu dia dapat tenaga daripada kamu punya medan elektrik tu, dia tukar jadi tenaga kinetik untuk dia pecut pergi ke anode. Lepas dia keluar dari anode tu dia guna hal laju akhir tu untuk dia hentam skrin tu. Dia last kali dari tenaga kinetik tukar jadi tenaga apa? Cahaya. Tenaga cahaya. Jadi last kali dia jadi sinar warna hijau kan. Jadi kita tukar jadi tenaga cahaya. Jadi kalau dia tanya kamu perubahan tenaga yang berlaku yang ni lah. Jadi semua sekali yang ni perubahan tenaga yang berlaku dalam kamu punya OSK tube ni. Okay, jadi kita dah habis dah cakap pasal dalam isi kandung ni. Kita sekarang nak fokus pula hari ni pada dia punya cara nak baca graf dia. Boleh? Jadi hari ni kita nak tumpu kepada kita punya screen OSK ni. Dan macam mana kalau dia bagi kamu graf, kamu nak tafsirkan graf yang keluar kat gambar ni. Jadi yang ni OSK yang sebenar lah. Kalau yang kata kamu nampak kat lab tu, yang ni yang simplified punya. Nampak bahagian-bahagian yang ada pada dia. Dia ada keamatan. Di keamatan ni kamu boleh tahulah dia untuk kawal kamu punya cahaya tu kan nak terang ke tak terang. Jadi selalunya kita tak nak terang sangat sebab kalau terang sangat nanti skrin kita rosak. Jadi kita bagi dia sedang-sedang. Lepas tu kita ada switch kuasa ni kamu tahulah nak on kan dia. Kita ada fokus. Fokus tu untuk bagi tompok kamu tu fokus lah, macam kata benda tu blur kan, kita nak fokuskan dia jadi tajam, image yang tajam kan. Jadi kita ada fokus.
Lepas tu yang ni pesongan Y tadi yang plat X tu kan. Jadi yang ni dia control kamu punya dasar masa tu. Okay. Kita panggil dia pesongan X ataupun kita punya dasar masa. Oh iya ke? Oh tak, yang ni lain. Yang ni kamu boleh control kamu punya graf tu, kita boleh adjust dia ke kiri ke kanan. Nah, kata graf kamu tu dia kena petak ni tak cantik kan. Jadi kita boleh adjustkan kamu punya graf tu supaya dia kena pada kamu punya part C tu cantik sikit. Jadi kita boleh gerak dia ke kiri ke kanan. Sama juga yang pesongan Y ni kita boleh gerak dia atas bawah supaya kita boleh baca petak-petak ni. Nah, jadi yang ni nak pesongkan dia ke kiri kanan, yang ni atas bawah. Lepas tu kita ada dasar masa. Yang ni baru control kamu punya skala ni. Ni nampak tak dia petak-petak macam graf ni kan. Jadi tiap-tiap satu petak ni kita boleh set berapa nilai dia. Jadi kat tombol ni dia akan berubah lah kata yang ni 1 milisaat, 2 milisaat. Jadi maksudnya satu petak ni kita tengah set dia punya skala. Nah, yang tu dasar masa. Jadi kalau kata kamu punya gandaan Y ni kita nak set paksi Y kita ni, berapa skala kita nak pakai. Jadi dia macam kertas graf. Dia kata kita nak berbual 2 volt. Kucing ni. Jadi kata kita nak berbual 2 volt per, yang ni kita panggil dia per unit kan, per sentimeter. Jadi kita anggap yang ni 1 sentimeter. Nah, jadi kita pusingkan kita punya tombol ni pergi kat 2 volt. Tapi kalau kita ubah kita boleh besarkan kita punya graf tu lah. Jadi kalau graf tu kan nampak dia kecil kan. Jadi kalau kita nak besar kita akan pusingkan kita punya gandaan Y ataupun dasar masa ni. Faham tak? Okay. Jadi kamu punya input ni kita nak cucuk dia. Kata kita nak cucuk kita punya bateri, kita akan cucuk dia kat input X dengan input Y ni kot. Ni terminal untuk menyambungkan voltan kepada plat X, terminal untuk menyambung voltan kepada plat Y. Lepas tu habislah kita ada bumi untuk bumikan cas yang berlebihan. Kucing tu tengah buat projek. Bumikan cas sana ke? Apa? Bumikan cas. Bumikan cas tu macam mana kalau kata kamu punya biasa switch tu kan ada 3 pin kan, satu untuk bumi kan. Kalau yang ni pun sama lah. Cikgu rasa kalau kita cucuk dia, kita cucuk ke mana? Ustaz? Tak, tapi kalau kita cucuk tu kita cucuk 2 kaki je. Cikgu tak ingat kita cucuk yang mana. Tapi biarlah dia, kita ada tombol untuk bumi dia. Cikgu pun tak ingat macam mana nak bumikan dia. Tapi kalau kita ada alat kita cucuk kat 2 input X, input Y ni cikgu ingat. Kaki bumi ni mungkin ada lah kot. Jadi macam dia senang sebenarnya. Tapi kalau kata exam, dia tak tanya kamu lah satu-satu detail kan. Maksud mesti kamu cucuk sendirilah. Jadi dia lukis gambar macam ni, dia tak cakap kamu lah kamu kena cucuk ke mana lah. Sebab yang penting kita boleh baca skrin dia ni. Okay. Jadi yang ni kalau kamu nak baca balik nanti kamu baca lah secara detail lah dia punya apa dia tulis ni. Okay, kita tengok dulu kaedah nak guna dia. Okay, ni alat kamu. Kita boleh sambung kat dia apa-apa benda lah. Jadi kalau selalunya kita nak baca voltage kita kan. Jadi kita boleh sambung dia pada arus terus ataupun arus ulang-alik. Ini arahan dia kata. Ini senang je. Yang ni kita baca arahan dia, sekali kita nak jawab soalan kat bawah tu. Jadi OSK kamu kita hidupkan dengan dasar masa kita mati. Jadi first kita offkan kita punya dasar masa dulu. Lepas tu dia kata kita laraskan pesongan X dengan Y sehingga tumpuk cahaya berada pada pusat skrin. Jadi kalau kata masa dia on tu mungkin dia tak duduk kat center kan. Jadi kita akan adjust dia dulu. Sampai dia duduk kat tengah ni. Jadi yang ni baru start. Jadi kita nak dia duduk center macam tu. Jadi kamu anggap masa awal-awal tu dia tengah duduk kat tengah ni. Jadi ini maknanya bacaan dia 0. Okay, lepas tu kita laraskanlah dia punya fokus dengan dia punya keamatan ni. Lepas tu dia kata gandaan Y dilaraskan. Jadi untuk settingnya ni dia bubuh 1 volt per sentimeter. Maknanya satu petak pada paksi Y ni 1 volt nilai. Ni nilai satu petak kecil ni 1 volt. Ni 1 volt, 2 volt, 3 volt. Kalau kata kamu punya bateri tu 2 volt, nanti kamu punya kamu punya tu naik. Dia akan kamu punya tumpuk cahaya tu akan naik pada bacaan 2 volt tu lah. Okey, lepas tu dia kata perubahan tumpuk cahaya diperhatikan apabila kawalan dasar masa dihidupkan. Jadi first dia off kan dulu. Lepas tu dia on kan dasar masa ni. Jadi kawalan dasar masa dimatikan, satu sel kering disambung kepada input Y. Lepas tu yang ni kita tak sambung apa-apa lagi kan. Dia baru nak sambung, nombor 6 tu dia sambung sel kering. Lepas tu kita tengok apa jadi dengan kedudukan tumpuk tu.
Tekanan dasar masa dihidupkan semula dan perubahan tumpuk diperhatikan sekali lagi. Jadi yang ni dia bubuh sel kering dengan dasar masa off. Lepas tu dia bubuh sel kering dengan dasar masa on. Kita nak tengok beza dia. Lepas tu last kali dia gantikan sel kering tu dengan arus ulang alik 2 volt. Lepas tu kita nak tengok antara beza antara gambar yang dia offkan dasar masa dengan dia onkan dasar masa. Faham? Okay, jadi katakan gambar dia yang pertama tu, dia waktu kata tiada input, maknanya dia tak cucuk apa-apa. Cikgu kata dasar masa dia mati. Macam mana rupa dia punya kat skrin tu, macam mana rupa dia? Macam mana rupa dia? Kosong. Dari saya. Dia ada apa? Kalau dasar masa dimatikan, kita dapat apa? Titik ke kita dapat apa? Lain. Kita dapat titik. Sebab kita offkan time tu. Boleh? Jadi yang ni tak ada input. Jadi kalau kata dia offkan dasar masa, kita dapat satu dot kat center macam ni. Jadi yang ni bacaan dia maknanya kosong dengan dasar masa off. Jadi bila kita onkan dasar masa dia, baru kita dapat line. Faham tak? Kita dapat line ni macam jantung orang mati tu. Di line tu kat line kosong ni. Boleh? Macam tu. Jadi yang ni waktu kita tak bubuh input apa-apa. Nah, dia duduk kat center. Kalau dasar masa tu off, kita dapat dot. Kalau dasar masa tu hidup, kita dapat line. Sebab sekarang ni dia dah berubah dengan masa. Boleh? Sebab yang ni masa kamu kan. Jadi satu saat dia masih lagi duduk kawasan sama. Jadi kita dapat line macam sesaran kosong tu. Kita dapat satu line. Okey, jadi apa jadi kalau dia dah sambung sel kering? Sel kering tadi 2 volt. Kat mana kedudukan tumpuk cerah kita tu? Untuk gambar yang ni. Atas berapa petak? Tadi satu petak 1 volt. Dua. Mana kedudukan dia? 2. 2 petak nah. Dua. Jadi kata ni center. Jadi kamu akan dapati kalau kita cucuk sel kering tu dia akan duduk kat atas ni. Dot dekat sini. Sebab sini 1 volt, sini 2 volt. Faham tak? Jadi kita dapat dot sini. Macam ni kalau skala dia diubah? Macam mana kalau skala dia 0.5 volt per sentimeter? Kat mana titik kamu berada? 4 petak atas. 4 petak. Jadi kamu faham dah lah. Jadi kalau kata dia ubah kita punya gandaan Y tu, dia punya bateri tu masih lagi 2 volt kan? Tapi sebab dia ubah skala ni, titik kamu tu boleh terangkat ke atas. Okey. Jadi kalau dia on dasar masa apa jadi? Straight line kat atas. Dia akan jadi straight line kat tempat yang dua petak ke atas ni kan. Jadi kita dapat straight line. Jadi kat sini selalunya kat mana yang tengah ke graf tu dia pekat sikit lah. Jadi kamu tahulah kat situ center dia. Okey. Jadi kalau kat bawah ni dia buat arus ulang alik. Jadi kalau arus ulang alik dasar masa off, kamu rasa macam mana rupa dia punya output dia? Macam mana rupa graf dia? Yang ni arus ulang alik 2 volt tak? Macam mana rupa dia? Kalau kita off dasar masa. Kita dapat tumpuk ke kita dapat line? Kalau kita dapat line yang ke arah X ke arah Y? Line ke arah Y. Line ke arah Y. Jadi kalau kata dia 2 volt, daripada kosong ni dia akan tersesar maksimum ke atas 2 petak macam ni kan? Yang ni pergerakan dia yang positif. Lepas tu sebab arus ulang alik dia pergi 2 hala kan? Jadi dia akan gerak negatif juga. Jadi kamu dapat line yang 4 petak ni. Faham tak? Jadi dia 2 petak ke atas, 2 petak ke bawah. Sebab kamu punya arus ulang alik tu digerak kiranya dia gerak pergi arah positif, arah negatif, arah positif, arah negatif, arah positif dia tukar-tukar. Kalau kita tak on kita punya dasar masa, kita dapat satu line panjang macam ni. Kalau kita on kita dapat apa? Bentuk ulang. Kita dapat bentuk graph scene. Jadi kalau graph scene tu rupa dia gini lah sebab dia tak kata pun berapa dia punya tu kan. Jadi kita bubuh ya. Jadi kita dapat graph ni. Sebab bila benda tu kiranya dia macam dia berayun lah, kita sentiasa akan dapat graf yang bentuk macam sinusoidal. Dapat dah? Faham lah? Okay. Kita tengok kat bawah ni pula soalan. Ini senang je. Jadi dia dah bagi kamu titik. Jadi dia tanya kamu. Jadi dia kata hitungkan nilai voltan pada sel kering ditunjukkan kalau kata gandaan Y tu 1 cm bersama dengan 0.5 volt. Jadi kat gambar ni berapa nilai dia yang titik hijau dia boya. Jadi kat sini kosong. Berapa tu? Berapa volt tu kamu punya sel kering tu? 0.5. Satu petak ni 0.5. Kat sini. Oh. Berapa kat sini? 0.5. Ya ke? Kosong. Betul 1.5. 0.5. 1.5. 1.5. Okey 1.5 volt betul
Senang lah, jadi dia ada je tulis formula dia, tak payahlah formula tu sebab senang saja. Okey, yang ni dia kata dia dah hidupkan dasar masa tu. Dia tanya kat kamu apa? Tentukan nilai voltan arus terus yang ditunjukkan jika keadaan Y tu 1 volt per sentimeter. Jadi sini kosong. Ini berapa? Berapa nilai arus terus yang ditunjukkan kat gambar ni? 3. Betul sebab 3 petak ke atas kan, 3 volt. Okey, senang. Jadi kita tengok bawah pula. Jadi yang ni arus nalik. Jadi arus nalik dia kompleks sikit sebab kamu ingat tak dia ada puncak. Lepas tu dia ada puncak ke puncak. Puncak ke puncak tu maksudnya daripada puncak ni ke puncak ni. Yang ni puncak ke puncak. Ni puncak ke puncak. Jadi kita ada VP kita, V puncak kita. Jadi yang ni sesaran maksimum daripada garis kosong tu. Tapi kalau puncak ke puncak tu maknanya maksimum positif ke maksimum negatif. Alright. Lepas tu kita ada nilai sebenar dia yang kita kira waktu kita belajar elektromagnet tu, kita punya punca min kuasa 2. Yang ni senang je, kamu ambil kamu punya voltan puncak tu kita bahagikan dengan punca 2. Jadi yang ni formula kan. Jadi kalau kita dah tahu voltan puncak, kamu ambil jawapan tu bahagi punca 2, kamu dapat VPMKD kamu. Okey, jadi kamu tengok soalan dia boleh tanya macam ni. Okey, dalam gambar rajah yang ditunjukkan, kalau dia kata gandaan Y tu 1 volt per sentimeter, yang ni ada line juga tau. Tapi padam. Okey, jadi kalau kata gandaan Y tu 1 volt per sentimeter, berapa voltan puncak yang ditunjuk kat gambar ni? Berapa nilai voltan puncak dia? 3. 3. Jadi kosong. 3 volt Okey, berapa voltan puncak ke puncak kamu? 6. Darab 2 nilai ni, 6 volt. Jadi berapa VPMKD kamu? Kita guna yang mana? Kita pakai VP ke VPP? VPP. VP. Jadi 3 bahagi dengan punca 2 dapat apa? Jawab dalam perpuluhan. Dapat apa? 2.121. 2.121 volt. Okey, boleh. Okey, jadi yang ni voltan puncak ke puncak kamu berapa? Yang ni gambar ni. Ini pun sama, ini ada garis. Okey. Berapa BPP kamu? Dia kata yang ni 1.5 lah. 1.5 kan? Yang ni pun belah. BPP dulu, betul lah. 6 lah. Ni 3 Yang ni 3 betul, 1.5, 3 ataupun 5, 3, ni 6 volt. Okay, dah ada BPP senang je. BP berapa? 3. Okay, berapa kamunya BPMKD? 3 bahagi dengan, sama lah. Punca 2 dapat 2.121 volt. Okay. Jadi selain daripada dia tanya kamu BP, BPP, BPMKD ni, dia boleh tanya kamu benda macam soalan gelombang, frekuensi dia, tempo dia. Okay, jadi kita tengok soalan yang panjang sikit. Dia ni gambar dia besar sikit, senang. Okay, jadi rajah menunjukkan bentuk gelombang yang terhasil daripada bekalan kuasa arus ulang-alik yang disambungkan kepada input Y pada OSK. Okay, jadi dia kata gandaan Y tu diset 20 volt per sentimeter dan dasar masa. Jadi sekarang ni kita ada nilai dasar masa 5 milisaat per sentimeter. Jadi yang ni dia punya skala graf dia. Jadi dia tanya kamu soalan, berapakah tempoh isyarat ditunjukkan? Macam mana kita nak cari tempoh dia dari mana ke mana? Puncak. Tempoh. Puncak ke puncak boleh. Tapi puncak kat sini senang ke susah nak tengok? Susah. Jadi kita ambil satu kitaran lengkap untuk gelombang sin ni. Kat dalam gambar ni ada berapa gelombang lengkap? 2. Jadi satu kat sini kan? Dari sini ke sini kan? Ini kamu boleh baca kan? Jadi kalau kata, cikgu zoom kan? Dikatakan satu petak ni 5 milisaat. Berapa tempoh dia? Kamu kena kira lah berapa petak. Jadi yang ni satu petak dia 5 mili. Jadi kamu kira dari sini ke sini ada berapa petak? Kita kena darabkan dengan 5 mili. Berapa petak ada kat sini? 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 darab 2 kan? Betul ada 14. Jadi berapa jawapan dia? Berapa tempoh dia? 70. 14 darab dengan 7 mili. 5 mili. 5 mili. Mili kena picit kalkulator. Mili tu 10 kuasa
-3 ataupun kamu PCM pada kalkulator kamu. 14 darab 5 mili. 0.07 dapat tak? Ni kat kalkulator kamu ada M kan? Kamu terus type M kat kalkulator kamu tu, jangan lupa. Jadi ada 14 darab dengan 5 dapat 0.07. Ni unit dia apa? MS. Jadi Tak. Saat saja sebab kita dah picit mili tu, maknanya mili tu dah hilang. Hari ni unit dia saat. Okay, 0.07 saat. Jadi berapa frekuensi dia? Dah ada tempoh saya nak cari frekuensi. 1/1 1 per tempoh kan? Jadi F sama dengan 1 per T. Dapat apa? 14.285. 14.285. 1 bagi answer. Betul? 14.286 betul kita bunda. 14.286 Hertz. Okey, kamu dah dapat dah frekuensi dia. Jadi dia tanya kamu VPP. Berapa VPP dia? Tadi dia kata satu petak tu 20 volt. Kira separuh dah 2. Ni 20. 8. Berapa VPP dia? 8 kan? Sini puncak kan sini. Jadi kamu kena baca sampai sini. 2, 4, 6, 8. 80 darab dengan yang tu baru voltan puncak kan? Kalau voltan puncak ke puncak? 160. Darab 2 lagi. Betul? 80 darab 2. Betul? Dia suruh cari VPP lu. Jadi VPP berapa tadi? 160 volt. Jadi kalau dah ada VPP, VP berapa? 80 volt. Ini senang Habis dah? Okay, habis dah soalan dia. Jadi mari kita buat soalan yang bentuk SPM. Okey ni. Ini kertas 2 kita buat soalan ini. Dapat dah? Semua faham tak? Orang lain senyap je. Jadi cikgu anggap faham lah. Nanti bila cikgu buat test nanti cikgu tahu siapa faham, siapa tak faham. Okey. Ni Rajah mana ada Nin? Dia pergi mana? Untuk Tak Main tahu game tak? Main game. Cikgu message dia tak read pun. Rajah 12.1 menunjukkan satu gelombang pada skrin sebuah osiloskop. Jadi ini graf kamu. Dia kata dasar masa dia disetkan pada 1 milisaat. Satu petak kecil pasti X tu 1 mili. Okey, jadi dia tanya kamu. Skrin cikgu kadang beku. Janganlah keluar benda bulat-bulat ni. Inilah masalahnya. Sabar dia beku. Close program. Buka kat sini kot cepat. Open. Entah tadi cikgu ke mak komputer. Ada sarang lipas penuh dalam tu. Cikgu ketuk kotak fuse tu keluar 20 ekor lipas. Tepuk betul. Hari ni cikgu kemas mak semua. Lepas tu ada kelawar lagi, kelawar sesat. Jaganya kelawar tu sonar dia tak berkesan, dia mati dalam tu. Dia dah masuk dia tak boleh keluar. Lambat mana pergi sekejap. Nanti kamu kena belajar duduk kat blok F tau. Semua kena duduk kat blok F. blok F. Sebab kira bangunan kelas kamu tu kawasan larangan lah. Kamu boleh ambil buku je kat situ. Sudah. Jadi 5 musa duduk kelas besar. Kelas kena jarak 1 meter daripada tiap-tiap orang. Kamu pun duduk kat sebelah kelas tu. Kamu duduk kat kelas sebelah tu, bilik yang kuarantin tu. Panas sikit. Lab pakai lab. Lab pakai sebab kelas kamu campur, jadi terpaksa pakai lab tak. Tapi masih kena duduk jauh-jauh kak, kena masuk ikut arahan. Mana lah? Ni ada. Perempuan sama ke?
Putri dia pun duduk kat kelas dia orang, tapi yang satu kelas duduk bawah, satu kelas duduk atas. Dia duduk jauh-jauh jugalah. Nanti kamu makan, kat dia orang makan pun atas kursi meja. Kamu kena bawa pinggan mangkuk kamu kan, jangan tinggal mangkuk sudu. Bukan dia orang lain Kantin tak nampak. buka. Kantin tak buka, kamu kena ambil makanan, kamu kena makan kat kelas. Tidak. Ya. Lepas tu kena ada cikgu kat depan tu pantau kamu kat tiap tempat premis yang kamu berada. Jadi kamu solat, kamu kena bawa sejadah sendiri, kamu kena solat jarak 2 meter antara kawan-kawan kamu. Tapi solat tak tahu solat kat mana. Dia dah tanda dah, pakai selotip habis banyak roll selotip dah berkotak-kotak dah. Kamu kena semayang jarak 2 meter daripada kawan kamu. Jadi SOP tu kena strict dulu 2 minggu ni. Sebab nanti dia orang datang check juga. Kalau tidak nanti ditutup balik sekolah kita kalau kata saya ikut. Okay. Mari sambung. Ada lagi 2 minit lagi cikgu sambung satu lagi video untuk updatekan soalan kat sini lah. Dia Rajah ni dah baca dah tadi kan. Dia kata dasar masa tu 1 milisaat. Apakah maksud sinar kata? Apa maksud dia tadi? Cikgu tak tulis ni, kamu beritahu cikgu. Apa maksud dia? Dah bincang tadi. Sinar kata apa? Elektron terbebas dari permukaan logam yang dipanaskan. Alah, tu pancaran termayun. Satu pancaran elektron berhalaju tinggi. Alur elektron berhalaju tinggi. Boleh? Alur tu macam beam. Beam lah. Memang bahasa Inggeris beam. Jadi kamu tulis alur elektron berhalaju tinggi dah cukup dah nak bagi kamu 1 markah. Kena tulis halaju tinggi ni. Alur ni dia dah bagi maksud yang bahawa dia adalah halus. Okay, jadi dia tanya kamu, jadi yang ni cikgu nak ajar kamu ni macam mana nak guna OSK untuk dapatkan satu selang masa yang singkat. Jadi yang ni special sikit, jadi dia selalu tanya dalam exam, lepas tu markah dia banyak pula kan. Jadi OSK ni kita boleh guna untuk benda yang echolocation ke apa, dia akan bagi selang masa yang singkat kan, betul tak? Jadi kita boleh test sendiri kalau OSK kita boleh guna untuk selang masa yang singkat, kita kena buat kaedah ni. Jadi kalau kata kita punya gelombang tu berasal daripada bunyi, kita kena sambung apa kat OSK kita ni? Kena bubuh apa? Nak habis tinggal less than 1 minute. Bubuh apa? Pandai, kena bubuh mikrofon. Jadi first step kamu kena kata kita kena sambungkan mikrofon kita pada kita punya OSK tu. Lepas tu kita tepuk tangan kita 2 kali laju-laju. Macam tu. Jadi bila kita tepuk tu dia akan hasilkan gelombang 2 yang rapat-rapat. Jadi kita akan laraskan kita punya gandaan Y dengan dasar masa tu supaya kita boleh nampak dua-dua graf tu dengan cantik. Jadi kita kata kita laraskan gandaan Y dengan gandaan X tu lah. Jadi tepuk tu, dah tepuk 2 kali tu dah cukup dah untuk kita cari selang masa tu. Kita last kali kita katalah kita cari selang masa antara 2 tepuk tu. Boleh ingat? Jadi cikgu nak kamu tulis balik untuk dapat 4 markah ni. Sabar dulu, video ni nak habis dah, cikgu end je lah ini. Cikgu bagi kamu link baru.